Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid, kita bertemu lagi dalam pelajaran ibadah. Apa khabar semua murid-murid Ustazah? Semoga semua dalam keadaan sihat, sejahtera dan gembira. Okey, jangan lupa ucapkan Alhamdulillah. Okey, baiklah. Hari ini kita nak belajar. Sekarang ni kita nak belajar mata pelajaran ibadah. Murid-murid boleh keluarkan buku teks ibadah dan buka halaman 34. Murid-murid boleh buka buku teks, keluarkan buku teks ibadah dan buka halaman 34. Sebelum ni kita dah pernah belajar dah halaman 34 dan 35. Tapi kita nak ulang dulu sedikit, kemudian kita sambung pelajaran kita. Okey, baiklah murid. Okey, kita akan masuk unit kedua iaitu hukum dan dalil toharah. Toharah ni apa? Siapa ingat? Siapa masih ingat apa itu toharah? Apa maksud toharah? Toharah ialah membersihkan diri dari kotoran atau hadas. Hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil macam kencing ataupun berak dan juga manakala hadas besar adalah seperti datang haid, bersetubuh, keluar nifas, wiladah dan sebagainya. Okey. Dari segi syarak, taharah ni bermaksud membersihkan diri daripada hadas. Taharah akan membolehkan seseorang itu melakukan ibadah seperti apa? Solat dan juga tawaf. Sekiranya contohnya kalau dia tak taharah, dia tak bersihkan diri dulu, tak bersihkan dirinya dulu. Jadi dia tak bolehlah nak solat ataupun melakukan tawaf nanti bila nak pergi umrah ataupun haji. Sebagai contoh. Bagaimana cara kita nak melakukan taharah ni? Cara-cara taharah. Ada beberapa cara iaitu dengan antaranya adalah dengan cara berwuduk. Biasa kalau kita nak solat, kita perlu ambil wuduk dulu kan? Itu antara salah satu cara taharah ataupun beristinja. Lepas buang air besar, buang air kecil, kita bersihkan diri kita. Kemudian bertayamum. Sekiranya tak ada air, kita boleh gantikan dengan tayamum untuk kita mengharuskan solat. Kemudian mandi. Mandi wajib. Okey. Kita tengok apakah itu hukum taharah. Ada dekat sini. Apakah hukum taharah? Hukum taharah atau bersuci adalah wajib. Apa maksud wajib? Wajib ni maksudnya mesti buat ataupun perlu buat. Jadi kalau tak buat, berdosa lah. Okey. Contohnya, kalau kita nak solat, kita perlu wajib dulu berwuduk. Kalau kita tak berwuduk, kita terus solat, sah ke solat kita? Tidak sah. Okey. Dalil nakli Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia. Okey. Murid boleh ikut baca bersama ustazah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innallaha yuhibbut tawwabin. Yuhibbut tawwabin. Wa yuhibbul mutatahhirin. Wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyukai orang-orang yang bertaubat. Dan dia tu siapa? Allah lah. Dan dia juga menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Surah Al-Baqarah ayat 222. Dalam surah ni nak cakap pasal apa? Allah ni suka orang yang
dia suka sayang kepada orang yang bertaubat. Maksud bila dia lakukan dosa, dia bertaubat. Allah suka kepada orang yang macam tu. Dan juga Allah juga suka kepada orang yang sentiasa membersihkan diri, menyucikan diri. Yang tidak kotor. Okey? Jadi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, perlulah wajib sentiasa membersihkan diri, pastikan diri kita dalam keadaan yang bersih dan suci. Jadi kalau kita nak bersihkan diri kita, kita mestilah menggunakan apa? Menggunakan air. Jadi kalau kita nak menggunakan air, kita perlu tahu dulu bahagian-bahagian air. Jenis-jenis air. Okey. Pada muka surat 35 dan 36 ada tulis di situ bahagian-bahagian air. Ada berapa jenis? Ada berapa bahagian? Cuba murid-murid kira. Ada 5. Okey, bagus. Yang pertama ialah air mutlak, kemudian air mustakmal, kemudian air musyammas, kemudian air mutaghayyir dan yang terakhir ialah air mutanajjis. Apa beza kelima-lima jenis air ni? Kita tengok satu persatu. Yang pertama, air mutlak. Ni, air mutlak. Air mutlak ialah murid-murid perlu tahu, antara kelima-lima air ni hanya air mutlak sahaja yang boleh air mutlak sahaja yang suci dan boleh menyucikan. Maksudnya air mutlak ni kita boleh guna untuk beristinja, boleh guna untuk berwuduk, boleh guna untuk mandi wajib dan sebagainya. Okey. Apa itu air mutlak? Air mutlak ialah air suci dan boleh menyucikan. Air mutlak ni pula, contoh air mutlak apa? Tengok ni. Gambar apa ni? Gambar paip. Ni air paip. Air paip adalah merupakan air mutlak. Ada banyak lagi jenis-jenis yang jenis-jenis air yang berada di bawah kategori air mutlak. Contohnya apa? Okey, kita tengok contoh air mutlak. Okey, tengok ni. Contoh air mutlak yang pertama ialah air paip. Air paip. Dekat rumah kita ada kan? Dekat sinki ke, dekat dapur kat sinki tu, dekat bilik air ada kan? Air paip. Itu air paip. Dia tidak dalam bahagian jenis contoh-contoh air mutlak. Kalau nak ambil wuduk, kita bolehlah ambil wuduk dekat situ. Seterusnya air hujan. Air hujan juga merupakan air mutlak. Kemudian ialah air sungai. Suka pergi mandi sungai tak? Mesti suka kan? Sejuk, nyaman. Air sungai merupakan air mutlak. Jadi kalau nak ambil wuduk guna air sungai, boleh. Dibolehkan. Kemudian ialah air salji. Tapi jarang-jarang lah kita kat Malaysia ni susahlah kita nak jumpa air salji kan. Dekat luar negara baru ada. Kat Malaysia ni kita susah tak boleh nak jumpa air salji ni. Okay, kemudian ialah air laut. Ni dekat Pahang ke, dekat pantai Teluk Tapang ke, pantai Balok ke, pantai Remis ke, ada air laut. Air laut tu kita boleh guna untuk bersuci. Contohnya kalau nak ambil air sembahyang, nak solat, nak berwuduk, kita boleh guna air laut. Okay, seterusnya, air embun. Air embun ni air apa? Air embun ni adalah air daripada tumbuh-tumbuhan. Biasa kalau perasan pagi-pagi tu ada air-air yang menitik daripada pokok. Itu merupakan air embun. Kalau kita kumpul, cukuplah kita nak buat untuk berwuduk. Dan seterusnya ialah air mata air. Ni contohnya biasanya dekat bukit-bukit ke. Ada keluar air mata air. Air tu boleh digunakan untuk bersuci. Baiklah, ada berapa ni contoh air mutlak? Ada 7 contoh air mutlak. Air yang suci dan boleh menyucikan. Jadi kita boleh buat untuk berwuduk. Kita boleh guna air-air ni untuk berwuduk. Untuk mandi wajib. Untuk apa lagi? Untuk beristinja dan sebagainya. Okay, ini adalah contoh-contoh air mutlak. Kita kembali pula kepada
bahagian-bahagian air. Tadi kita belajar tentang air mutlak. Ada 7 contoh air mutlak. Yang kedua ialah air mustakmal. Air mustakmal ni ialah air yang telah digunakan untuk bersuci. Okey, kiranya kita tak boleh guna air mustakmal ni untuk kita nak bersuci, nak ambil uduk. Nak ambil uduk, maksudnya tidak sah kalau kita guna air mustakmal. Contoh air mustakmal macam mana? Okey, kalau kita tengok dalam gambar tu pun mungkin kita boleh faham. Kamu bayangkan yang tu gambar dekat bilik air kan, bilik mandi. Okay, bilik mandi. Awak dah guna air pipe untuk mandi. Untuk mandi. Air yang asal tu adalah air pipe yang suci. Tetapi bila awak mandi, gelojoh sangat, air tu menitik ke dalam baldi. Jadi air dalam baldi tu tidak boleh dikira sebagai air mutlak, tetapi telah pun menjadi air mustakmal. Kenapa dikira air mustakmal? Kerana tadi dah atas percikan-percikan air yang kita mandi tu dah masuk dalam tu. Jadi dah tak boleh bersuci lah dengan air tu dah. Air itu dikira sebagai air mustakmal. Air yang telah digunakan untuk bersuci kerana percikan-percikan air tadi tersebut. Jadi kalau kita nak bersuci, masih nak gunakan air dalam baldi yang kita tadah tu ataupun air kolah yang kita tadah tu, kenalah berhati-hati supaya tiada percikan air yang termasuk dalam baldi atau kolah tersebut. Okey, boleh faham murid-murid? Okey, kita tengok. Contoh yang ketiga ialah air musyammas. Air musyammas. Okay, cuba murid sebut. Air musyammas. Air musyammas ni apa? Air musyammas ialah air yang terdedah kepada cahaya matahari. Air yang terdedah kepada cahaya matahari. Contohnya, kita dah tadah air pipe dalam baldi ataupun dalam kolah, tapi kita pergi tinggalkan kat luar rumah kita. Seharianlah air dalam baldi tu terkena cahaya matahari. Jadi air tersebut tidak boleh dikira sebagai air mutlak dah. Kerana dia dah kena cahaya matahari seharian. Air tersebut kita panggil sebagai air musyammas. Air musyammas. Kalau dengar musyammas je maksudnya matahari. Air yang terdedah kepada matahari. Macam tu. Okey, seterusnya ialah air mutaghayyir. Air mutaghayyir ialah air yang telah berubah sifatnya. Sifat apa? Bau, rasa dan juga warna. Bau, rasa dan juga warna. Tengok contoh air dalam gambar tersebut. Air apa tu? Air Milo. Air Milo ke Nescafe ke apa lah tu. Tengok asal air adalah putih. Tapi bila dah sifat bertukar warna, jadi kita panggilnya air mutaghayyir, iaitu air yang telah berubah sifatnya. Air mutaghayyir ni kita dah tak boleh guna untuk bersuci. Kalau kita guna air tu untuk berwuduk, sah ke tidak sah wuduk kita? Ya, tidak sah. Tidak boleh menggunakan air mutaghayyir untuk bersuci. Okay, contoh air mutaghayyir apa lagi? Air sirap, air segala jenis air lah yang kita nak minum tu kan. Yang manis-manis tu, air sirap lah, air kopi, air Milo, air coklat, air teh lemon, macam-macam. Okay, itu ada contoh air mutaghayyir. Ataupun okey, seterusnya kita tengok contoh bahagian akhir yang kelima, iaitu air mutanajjis. Air mutanajjis. Bila kita dengar perkataan ni pun kita dah boleh agak dah. Air mutanajjis ni air apa? Tengok belakang dia pun dah dengar bunyi najis, mutanajjis, najis. Jadi air mutanajjis ialah air yang terkena najis. Contoh tengok gambar. Dalam baldi ada air, tiba-tiba termasuk pula najis apalah pula tu. Contoh najis kucing.
kucing boleh pula dia buang buang air besar dia dekat dalam baldi tu. Jadi air tersebut dikira dinamakan air mutanajis iaitu air yang telah terkena najis. Air tersebut kita tidak boleh guna untuk bersuci. Sekiranya kita guna juga untuk bersuci, untuk mengambil wuduk dan sebagainya, wuduk kita tidak akan sah. Jadi tak sah kalau kita nak solat. Kita ambil wuduk guna air mutanajis, kita punya wuduk tu tak salah, kita tak boleh nak solat guna wuduk tersebut. Okey. Jadi macam mana murid? Boleh faham tak penerangan ustazah pada hari ini berkaitan bahagian-bahagian air dan juga jenis-jenis air mutlak. Ingat lagi jenis air mutlak tadi air apa? Air salji, air sungai, air laut, air mata air, air embun, okey dan sebagainya. Kalau bahagian-bahagian air, ada air mutlak, air mustakmal, air musyammas, air mutaghayyir, air mutanajis. Ada 5. Tapi dalam 5 air tersebut, bahagian air tersebut, hanya air mutlak sahaja. Awak baca kat bawah ni. Air mutlak sahaja yang suci dan boleh menyucikan. Air lain tidak dikira air suci ataupun dan juga tidak boleh menyucikan. Okey. Bagus murid. Saya harap murid dapat faham apa yang saya harap murid dapat faham pembelajaran hari ini. Sekiranya masih belum faham, murid-murid boleh dengar semula penerangan ustazah ataupun boleh tanya pada ustazah nanti, okey? Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.